Satu emosi tu semua sama. Semua anak-anak ni dia bersedih. Ada semua anak-anak ni dia gembira ataupun sebagainya. Jadi ini adalah satu kefahaman sebagai guru yang perlu faham walaupun anak itu berada di tazkar ataupun berada di rumah. Apabila kita faham, penting untuk cikgu ni faham. Dia tak boleh kata, oh semua anak-anak ni sedih lah. Tak ada. Ada yang suka sebab dia dapat duduk dengan mak ibu bapa dia kat rumah. Tapi ada yang sedih. Jadi ada yang kita kena faham, emosi itu ada berbeza dan juga kita perlu faham sebab kita kena perakukan perasaan ataupun emosi anak-anak. Jadi saya ataupun saya suka sebutlah bahasa Inggeris kita sebut sebagai validate. Kita nak validate emosi anak-anak itu bukan satu perkara yang mudah. Sebab validation of emotion ini adalah satu proses. Dia berlaku dalam masa sehari ataupun 2 hari. Dia perlu memahami anak-anak itu sebelum dia boleh validate emosi anak-anak. Jadi apabila validate ni adalah satu proses yang mana kita faham dulu. Asas ni ialah kita kena faham. Kemudian apabila kita faham, kita accept, kita menerima emosi anak-anak. Ini saya kira ramai dalam kita sebagai orang dewasa kadang-kadang kita faham tapi kita susah nak terima. Jadi kita nak dia ikut cakap kita. Tapi asasnya adalah kita kena faham dan kita terima dulu perasaan kita. Bagaimana kita orang dewasa pun kalau kita ada perasaan yang tertentu kan kita cerita kat kawan kita nak kawan kita faham, kemudian kita accept perasaan kita dulu. So, itu satu fasa yang perlu kita jalankan dengan kanak-kanak. Saya sukalah nak berkongsi sedikit dengan hadirin dan hadirat pengalaman validasi perasaan emosi ni. Iaitu waktu ketika saya belajar di New Zealand. Waktu ketika itu saya mengutip data di sebuah childcare center yang mana childcare center tu sama dengan anak saya. Tapi berbeza section lah ya. Maksudnya anak saya masa tu berumur yang bungsu anak saya Imtinan namanya. Dia 2 tahun. Dia berada di section anak-anak, kita panggil dia Little N dan saya berada di section anak-anak yang lebih besar yang dipanggil sebagai Big N. Tapi sebab dia dalam satu kompleks yang sama, jadi anak saya Imtinan ni dia boleh nampak saya. Boleh nampak saya tengah collect data, interview cikgu, buat pemerhatian dan sebagainya. So biasalah, lumrah lah kan bila anak-anak ni nampak mak ayah, mak dia memang dia nak pergi kat mak dia lah. Dia ingat kenapalah maknya ada di situ tapi tak datang kat dia. Jadi tapi saya boleh mendengar perbualan antara cikgu anak saya dengan anak saya. So cikgu tu kata, ini saya nak tengok proses validasi. Pertama dia kata, I understand that you are very sad because your mom cannot come to you. Itu satu proses. Oh, maksudnya saya mendengar, saya belajar. Waktu ketika itu saya belajar bagaimana seorang guru boleh faham dan kemudian dia kata, dia validatekan perasaan itu. Dia kata, betul dia kata. Kalau kita memang kita akan rasa sedih kalau kita nampak mak kita tapi kita tak boleh pergi kat mak kita. Kan so dia validate, dia boleh terima perasaan sedih anak saya tu. Dan dia kata, tapi lepas tu dia sure lah. Dia kata memang, tapi dia kata mak ada kat sana buat kerja, tapi nanti lepas mak habis kerja mak datang. Dan dalam saya dan dia mengambil masa untuk anak saya memahami proses tersebut. Proses bahawa guru itu tak menafikan perasaan sedih anak saya tu. Jadi saya rasa, betul juga. Kita kadang-kadang sebagai orang dewasa, kita nak banyak mudahlah dia mengurus emosi kan. Bila kita buat pengurusan, kita nak benda tu tak kompleks. Mudah aja kita bagi tahu dia ikut. Kan lebih mudah. Tetapi emosi ni sesuatu yang kompleks. Dia tak semudah macam kita mengurus organisasi ke, tak. Sebab dia banyak faktor-faktor yang melibatkan emosi. Jadi saya belajar di situ bahawa penting untuk seorang guru faham dan juga validate emosi anak-anak pada ketika itulah ya. Kalau anak tu menangis dan merasa kecewa contohnya, kita kena nyatakan yang kita faham perasaan dia dan kita menerima perasaan itu. Itu pada saya itu salah satu pengalaman yang sampai sekarang saya ingat bagus. Sebab lepas tu saya nampak emosi anak saya lebih stabil sebab nampak saya berada di section yang untuk kanak-kanak lain, BN tu, dia boleh terima, dia faham. Okay, so ini satu pengalaman lah yang saya suka kongsikan. Kita sebagai orang dewasa, kita kena faham dan terima.
Tak boleh semua bila kita sebut kita ingat macam tu lah kan, urus anak pergi sana pergi sini, tak ada. Dia tak semudah itu. Kemudian bila saya nampak dalam pandemik ini, saya nampak penting ya untuk guru, kita cakap dalam konteks guru itu, untuk connect, stay connected ataupun reconnect dengan kanak-kanak. Sebab kita sebut tadi anak-anak ni ada yang ada di rumah, ya, ada yang ada di taskar, dan untuk mereka sekarang tak berjumpa bersemuka, penting untuk guru-guru itu stay connected dengan anak. Yes, dia perlu tahu apa yang anak-anak lalui di rumah juga. So to stay connected dengan anak tu, ia tentu memerlukan kepada kerjasama ibu bapa. Jadi ibu bapa perlu sesekali temukan anak-anak dengan guru tu dalam talian. Sebab saya pernah, kalau kami di NCDRC walaupun pandemik kita taskar dan tak beroperasi, saya dapat cikgu di NCDRC masih lagi menjalankan katakanlah PDR, dan juga dia buat macam Google Meet. Macam kita buat Google Meet ni kan, dia buat Google Meet juga dengan anak-anak dia. Tapi taklah hari-hari, sebab kita faham ibu bapa ni kalau bekerja di rumah, 8 dia kena buka laptop kan kalau ada meeting sebagainya. Tapi cubalah kita cari satu masa, kalau tak dapat semua pun budak kecil yang ibu bapa dia free time ni, pukul 8 sampai 8.10 ke, stay connected with anak-anak. Walaupun anak-anak kecil. Saya nampak perkara ni walaupun sebelum ni tak nak buat lah. Sebab ini nombor baru kita kan, baru kita nak cuba. Tapi bila kita buat, saya dapat satu respon daripada saya suka lah, dia kata cikgu hari ni buat Google Meet, anak saya suka jumpa kawan-kawan dia dalam talian. Kan kita nampak anak-anak dia tak boleh jumpa semuka, tapi boleh tengok kat skrin dia seronok lah. Itu emosi dia lah. Jadi saya penting cikgu ataupun guru lah, pendidik kalau ada menyanyi, kalau anak lebih besar sikit akan bertepuk tangan dan sebagainya. So itu adalah salah satu usaha yang kita lakukan. Kita tak nak kita lakukan bila kita buat social distancing ni, dia menunjukkan isu seribu bahasa, agak-agak
salah satu cara dalam pandemik ni kita boleh buat. Dulu saya tak yakin boleh kita buat secara dalam talian kan. Apa yang dia tahu kan? Rupanya tahu. Dan waktu YouTube saya tengok teks tu video, saya perhatikan, saya perhati cikgu lah, saya tahu cikgu tu memang cikgu yang mahir kan. Tapi saya perhatikan ekspresi muka baby. Kalau dia lain, bila dia masuk cikgu dia terus dengar. Kita tengok balik ke skrin. Saya tengok satu bagus lah kalau kita boleh mengkaji bagaimana memberi respon dia ada rangsangan daripada suara cikgu contohnya, ataupun mendengar rangsangan lagu-lagu yang dia biasa nyanyi dengan cikgu. Sekejap je saya nak cerita dalam 50 minit lah. Tapi saya nak nyatakan memang kena ada kerjasama pada dan cikgu pula jangan terpaksa, memang kena realistik. Realistik dari segi ada ibu bapa yang tak boleh join. Kita faham lah kan, kalau ada meeting apa kita tak nak cakap bos saya lapar sekutan anak saya tak boleh kan. Tapi cikgu carilah alternatif. Maksudnya kalau tak dapat pagi, anak yang tak dapat pagi dia buat petang boleh. Sebab sekutan dia tak semestinya pagi, dia boleh beli petang. Ataupun bagi dia apa-apa lah pada masa yang sesuai dengan masa itu. Jadi itu salah satu cara lah yang mana saya rasa penting sangat untuk guru ni ada hubungan yang baik dengan ibu bapa. Ya, tak boleh kita macam satu hala je. Anak-anak kat rumah pandai-pandai lah jaga. Nanti saya ada PPR saja. Tapi saya ada PPR kalau jumpa itu dalam talian. Saya tak saja platform yang ada untuk kita bersama sekeliling mereka. Dan sebagainya kan. Jadi anak-anak ni juga dia perlu kepada maklumat. Ini tapi yang boleh memahami maklumat. Contoh kita tahu mereka suka sana sebab mereka anak-anak dia pemerhati. Dia tengok, dia observe, dia menyerap, tengok. Tapi saya sebut tadi, dia kata anak-anak ni suka berimajinasi kan, dia tengok dia nampak dia nak macam hantu seperti saya. Tetapi pandang guru ataupun maksud kita kata guru memberi satu maklumat yang sesuai dengan perkembangan umur mereka. Maksudnya kalau anak kita cara kita menyampaikan maklumat tentang COVID dan sebagainya sesuai dengan maklumat dengan umur mereka. Yang umur 5 tahun tu sesuai dengan umur mereka kan. Takkanlah kita nak cakap macam bahasa umur kita 4 tahun. Tak ada. Jadi kalau kita tahu di kasar contohnya maklumat tentang apa SOP kita lupa tu, basuh tangan kan. Satu basuh tangan. Untuk gerak basuh tangan kalau mereka berada di kasar atau kita. Jadi maklumat macam mana kita nak beritahu bagi anak-anak bahawa basuh tangan itu penting. So bila dia faham maklumat tu, dia tak ada rasa macam stres, emosi dia tak ada terganggu sebab dia tahu kenapa dia basuh tangan. Daripada kita paksa, basuh tangan, stres dia tu. Tak guna basuh tangan sampai dah kecut kan. Jari-jari tu. Jadi dia tak boleh buat. Tetapi dia ditaskar berikan maklumat yang sesuai dengan bahasa dia, kerana kalau tak nanti dia tak boleh faham, tak boleh rasionalkan kenapa kita suruh buat begitu. Tapi penting, lebih susah lah kita nak berikan maklumat ya. Tetapi untuk anak-anak penting untuk kita berikan maklumat yang sesuai dengan tahap perkembangan dia. Dan juga kan satu lagi kita dia bertanya ataupun kita beri maklumat kepada dia tak mesti ada. Kalau satu hari ni kita malah pandai pada anak-anak kita kan. Okey, macam ni kita basuh tangan 20 saat, basuh dan sebagainya. Tetapi anak-anak ni secara sengaja jadinya dia akan tanya soalan. Saya
dengan dia. Tapi hati-hati juga ya, pada masa sekarang ni saya dapati adalah bahan-bahan dalam internet contohnya mungkin tak berapa sesuai lah dengan perkembangan anak kita. Sebab tu kalau kita dia kata tidak sesuai untuk anak-anak kerana grafiknya boleh mengganggu perasaan dan sebagainya. Itu kena pilih lah. Sebagai guru, maksudnya kalau kita nak menyampaikan maklumat tu sesuai tak anak-anak itu mendapat maklumat yang sebegini dalam peringkat umur mereka. Sebab kadang-kadang kita kalau kita terlalu bagi maklumat pun boleh juga mengganggu emosi anak-anak kan. Maksudnya dia sekadar dia perlu tahu lah. Tak perlu sampai melibatkan kadang-kadang kita tengok ada video yang di-share tu sakit dalam keadaan nazak dan sebagainya. Untuk anak kita mungkin kita boleh terima, tapi untuk anak-anak kita kena tengok kesesuaian daripada anak-anak itu. Nanti kita kena ingat saya kasih sikit pengalaman saya di umur anak. Pengalaman saya waktu saya berada di Australia, bapa saya melihat kepada perangai ini nampak macam saya rasa macam goosebumps saya lihat kisah tu. Saya ingat macam mana satu video tu menayangkan bagaimana anak kecil tu dia meninggal dalam keadaan dia memegang anak patung. Anak patung tu meninggal dia pegang anak patung dia. Dan masa tu saya kata bersama Israel dengan banyak saya ingat walaupun kita pun tak tahu, tapi kita kena assure dia kalau kita ikut itu yang baik dan sebagainya supaya anak-anak kita rasa selamat. Kemudian yang kedua rutin saya nampak macam agak challenging bagi kita sebab rutin kita berubah. Kalau di kasar ataupun tadika, anak-anak kita pagi dah siap kan, kita dah mandi, pergi ke kasar, kemudian pergi ke kasar bersama kawan, dia main, kemudian dia makan, kemudian dia ada aktiviti, kemudian dia tidur dan sebagainya. Tetapi bila dia berada di rumah, rutin dia berubah tak? Berubah kan? Kadang-kadang ibu bapa ni anak dia pulang kan, kalau untuk supaya lebih banyak dia pulang untuk umur kan. Tapi dia berubah itu menyebabkan bila nanti bila anak yang terkelas sekali susah sebab dia dah biasa 30 lagi kan. Jadi kalau boleh saya sarankan cikgu bincang dengan ibu bapa, cuba tekankan rutin tu sebaik yang mungkin. Dia waktu dia main bagi dia main. Jadi sebab anak-anak dia rasa selamat kalau dia macam kita sebut tadi kan, dia selamat, dia boleh predict apa dia nak buat. Kita lah, kita orang dewasa pun kita ada rutin kita kan. Kalau hari ni bangun biasa 5, kita bangun ke tengah. Pasal kita apa? Tadi kan? Kita dah tahu rutin kita contohnya. Tapi anak tahu. Sesuai mungkin cikgu yang bagi supaya kita bahas ketika kita kemudian ibu pun perlu atau guru perlu juga menyokong dengan regulate emosi. Macam Zara sebut tadi, regulate emosi ni ambil masa dan ambil kemahiran. Contohnya juga anak-anak stres di taska contohnya kita kena uruskan reaksi itu.
berontak, marah. Kita pun macam, okay, time out. Bagi duduk di satu sudut tu 10 minit. Pada saya dulu memanglah dia jadi keamanan. Tapi sebenarnya ini kita letak di satu sudut time out. Kadang-kadang dia sangat mengganggu emosi anak-anak. Okay? Sebab kita rasa satu bentuk punishment. Kita tak cuba untuk faham anak kita. Kemudian ada masa lagi ke moderator? Sampai 10:05. Tapi ada second round lagi kan? Tapi kita rasa juga kalau kita start tadi nanti kalau anak-anak dah serta atau mereka berada di rumah. Jadi anak-anak tu sibuk lah. Sibuk ni maksudnya bukanlah sibuk. Sibuk dengan aktiviti juga. Maksudnya berikan dia bahan-bahan untuk bermain. Contohnya bagikan suasana supaya dia macam tak adalah duduk termenung. Kita pun kalau orang dewasa termenung, bolehlah kita berfikir yang bukan. Tapi anak-anak pun macam tu. Dia ada macam berfikir, kemudian kita bagi dia ruang. Bagi dia macam peluang untuk dia explore. Dia sebenarnya berfikir tu pun satu proses mana boleh membantu dia, tapi kalau langsung dia duduk kosong tak tahu nak buat apa, tak boleh juga. Walaupun dia ada rasa bosan, tapi daripada bosan tu sebenarnya boleh melahirkan kreativiti anak-anak. Okay, so dia kalau kita bagi aktiviti, kita kena ada satu suasana menyediakan sekitaran yang boleh membantu dia buat aktiviti dia sendiri. Kalau kita buat pun tak apa, tapi dia nampak ada periuk lah kat dapur, tiba-tiba dia buat kelentang kat dapur, dia main peranan di situ, dia role play, dia main masak-masak, tak apa. Jadi kita kena occupy masa dia. Jangan macam duduk situ diam-diam, jangan gerak. Apa yang dia nak buat kan, walaupun tapi kita letak dia pagi, kita sediakan suasana, sediakan peralatan, insya-Allah selesa anak-anak ni dia bila dia boring dia pandai lah. Sebab tu bila anak-anak kita diam tu kan, adalah tu apa-apa dia buat di mana-mana, adalah projek dia. Sama juga di taska kalau diam tu ada. So tapi penting untuk cikgu sediakan suasana. So saya rasa dah banyak jugalah saya dah kongsi. So insyaAllah mungkin Dr. Zara ada juga dari segi perspektif apalah. Saya berkongsi pengalaman saya dan juga pengalaman cikgu saya lah di NCDRC tu. Apa yang mereka buat dengan kanak-kanak di masa pandemik. So insyaAllah lah, itu saja dululah. Okay, terima kasih Prof sebab perkongsian menarik sebab dari pengalaman Prof sendiri. Okay, seterusnya macam yang kita tahu tadi, bagaimana pula mengurus emosi daripada perspektif guru semasa ibu bapa pula semasa pandemik ini. Silakan Dr. Zahra. Okey, kita sebagai seorang ibu bapa ataupun sebagai untuk menguruskan ataupun membantu emosi kanak-kanak semasa di rumah. Jadi kita salah satunya ialah kita hendaklah memupuk dan memperbaiki emosi kanak-kanak tu. Dan langkah pertama ialah kita hendaklah menyedari emosi anak tu. Jadi ibu bapa dia perlu melatih emosi, sedar akan perasaan diri sendiri dan juga sensitif terhadap emosi anak mereka. Jadi adalah penting untuk ibu bapa mengetahui bahawa emosi tidak ada ataupun tidak ada. Semua emosi yang dapat dikatakan gembira, sedih, marah, takut taklah diperakui oleh ibu bapa. Mereka sebagai ibu bapa janganlah menunggu sehingga emosi itu menjadi bersama buruk apabila kanak-kanak menunjukkan tingkah laku yang tidak sesuai atau sehingga kanak-kanak itu menukarkan emosi dia menjadi tingkah laku yang tidak baik supaya emosi dia itu diterima. Jadi ibu bapa hendaklah membantu anak dia mengenali emosi dia. Contohnya marah tadi, cemburu, kecewa, dan mereka membolehkan mereka bertanggungjawab ke atas emosi mereka sendiri. Jadi contohnya jika seseorang anak tu berasa sedih, sebenarnya dia boleh menjejaskan emosi orang juga. Bila dia sedih, orang akan melihatnya dalam keadaan sedih dan akan terikut-ikut juga
menunjukkan kesedihan sebagaimana kanak-kanak itu alami. Begitu juga jika seseorang itu ataupun kanak-kanak itu menunjukkan emosi yang gembira, dia boleh memberi kesan kepada orang lain dengan menceriakan hari orang lain. Langkah kedua ialah dengan melihat emosi sebagai satu peluang untuk ibu bapa berhubung dengan kanak-kanak dan mendidik kanak-kanak. Emosi kanak-kanak ni sebenarnya bukan sesuatu yang menyusahkan atau satu cabaran. Dia adalah peluang untuk ibu bapa berhubung dengan anak mereka dan membimbing kanak-kanak itu mengatasi perasaan yang mencabar. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita daripada kecil lagi, bagi siapa yang ada anak kecil, mungkin dia dah dapat lihat anak-anak ni banyak kerenah dia. Contohnya kalau dia rasa kecewa, dia akan tunjukkan emosi kecewa dia. Apabila apa yang dia nak tu disekat atau dihalang. Jadi kita sebagai ibu bapa melihat emosi ini sebagai satu peluang untuk kita komunikasi dan mendidik mereka untuk menangani masalah kekecewaan itu tadi. Okay. Kemudian langkah ketiga ialah dengan mendengar dan merasakan perasaan kanak-kanak. Jadi sebagai ibu bapa perlulah memberi perhatian sepenuhnya kepada kanak-kanak apabila kanak-kanak tu meluahkan emosi dia. Ulang semula apa yang kita dengar, apa yang kanak tu, dan kita beritahu kepada mereka, kita mendengar tu dengan penuh perhatian yang menunjukkan bahawa kita faham apa yang mereka lihat dan mereka alami. Jadi dengan menyediakan ruang ataupun kanak-kanak itu didengari, boleh mengurangkan tahap emosi ketika kanak-kanak meluahkan emosi dia. Jadi ini akan membantu emosi menjadi lebih tenang dan memperbaiki komunikasi antara ibu bapa dan kanak-kanak. Kemudian yang seterusnya ialah melibatkan emosi kanak-kanak. Setelah ibu bapa mendengar sepenuh perhatian terhadap masalah kanak-kanak dengan emosinya, jadi hendaklah ibu bapa tersebut membantu anak-anak tersebut untuk membina kesedaran dan kerekaan untuk meluahkan emosi mereka. Jadi anak-anak ni mungkin mempunyai emosi yang bercampur bau. Contohnya bila kat rumah kan, hubungan adik-beradik cenderungnya dia sayang benci adik dia sebab adik-adik main-main dia contohnya. Tapi dalam masa dia sayang adik dia peluk adik-adik dia, dia tolong adik dia. Tapi dalam masa yang sama bila adik beras mainan dia rasa benci pada adik dia. Dan jadi sebagai ibu bapa kita boleh membantu memahami apa yang terjadi dengan meminta kanak-kanak itu menerangkan apa yang dia rasa dan membantu kanak-kanak melelehkan emosi yang sepatutnya. Dan seterusnya ialah membantu kanak-kanak dalam masalah. Jadi sebenarnya semua emosi ini boleh diterima, emosi sedih, emosi marah, emosi takut. Semua emosi ini boleh diterima, tetapi tidak semua tingkah laku yang diiringi emosi itu boleh diterima. Jadi bantulah sebagai ibu bapa hendaklah membantu kanak-kanak ni mengatasi emosi kanak-kanak tu dengan membina kemahiran menyelesaikan masalah. Jadi batasan perasaan atau luahan emosi kanak-kanak tu kepada tingkah laku yang wajar. Ini bermakna membantu kanak-kanak tu dapat menentukan matlamat ataupun menjana penyelesaian untuk mencapai sesuatu matlamat. Contohnya, katalah
ibu bapa di rumah dalam waktu sekarang ni mungkin terhad dari segi kewangan. Jadi mereka mungkin boleh beli mainan, contohnya kereta mainan satu je. Tetapi kanak-kanak anak dia ada 2 orang dalam rumah. Jadi bagaimana kereta mainan yang satu itu dapat menyelesaikan masalah kepada 2 orang kanak-kanak ataupun anak mereka yang ada di rumah itu. Jadi sebagai ibu bapa, dia tidak jika berlaku perebutan kereta mainan tersebut sebab satu je, jadi bagaimana ibu bapa hendak menyelesaikan masalah perebutan kereta mainan yang satu tu. Jadi ibu bapa hendaklah mengajar kanak-kanak tu sebenarnya matlamat kereta mainan tu ialah untuk dimainkan. Jadi siapa yang boleh main mainan kereta mainan tu? Okey, adik boleh main, abang pun boleh main. Tapi bagaimana cara dua-dua nak main? Mungkin di situlah peranan ibu bapa. Dia boleh mengadakan dengan memperkenalkan giliran ataupun berkongsi mainan tersebut. Mula-mula adik main. Nanti lepas adik dah main, adik dah luncurkan ke kanan atau ke kiri 3-4 kali, bagi pula peluang ke abang untuk main kereta tu. Ataupun lepas adik main, adik bagi ke abang, bila abang pula dah sudah main, bagi pula ke adik. Jadi dengan secara demikian berkongsi ataupun mengambil giliran dalam permainan tersebut, matlamat untuk bermain tadi sebenarnya dapat menyelesaikan masalah perebutan mainan yang hanya satu je. Jadi dengan membantu kanak-kanak mereka untuk mengenal pasti emosi mereka sendiri dan untuk mereka berfikir sendiri bagaimana nak mengawal kelakuan mereka dengan lebih positif pada masa hadapan. Jadi peranan pula ibu bapa terhadap anak semasa PKP ni, sebagaimana kita tahu kesan yang panjang daripada pandemik ni amat membimbangkan terutamanya kepada kanak-kanak yang tidak mengerti keadaan semasa yang berlaku pada ketika ini. Jadi peranan orang dewasa ataupun peranan ibu bapa lah yang merupakan satu peranan yang sangat penting kerana mereka berada di rumah bersama dengan kanak-kanak. Jadi tanggungjawab ibu bapa dalam membimbing dan mempersiapkan segala keperluan kanak-kanak termasuk dari segi mental dan fizikal amat membantu kanak-kanak dalam mengharungi PKP ini dengan baik dan teratur. Jadi penularan wabak COVID-19 yang berlarutan dan lanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan mampu memberi kesan kepada banyak aspek emosi, fikiran dan tingkah laku khususnya kepada setiap individu. Jadi tak kurang juga ibu bapa yang memberitahu bahawa mereka ni risau memikirkan COVID ni. Berbanding dengan masalah menguruskan keluarga di rumah dan secara tak langsung berkemungkinan boleh menyebabkan kanak-kanak turut terkesan dan berasa lebih risau. Jadi sekiranya ibu bapa dan kanak-kanak berasa risau pada waktu PKP ini, namun mempunyai cara yang sihat untuk menanganinya, pasti seluruh keluarga akan mempunyai ketahanan diri dan mampu menghadapi situasi sekarang dan sehingga berakhirnya wabak COVID-19 ini. Jadi yang pertama, peranan ibu bapa adalah sebagai pengurus. Cara menangani kerisauan bukanlah menjauhkan diri daripada ketakutan tentang wabak ini, tetapi menguruskan dan dengan cara betul ansur dengan ketidakpastian bila masalah COVID ini akan berakhir. Jadi sebagai ibu bapa hendaklah berusaha menjadi seorang yang pengurus yang boleh menguruskan kerisauan yang baik kepada anak-anak mereka.
Jadi ibu bapa perlu mempunyai minda yang sedar dan sentiasa fokus kepada apa yang sedang berlaku dan tidak membiarkan diri dan situasi menjadi lebih teruk. Tapi sekiranya jika ibu bapa sentiasa cemas, gelabah, menunjukkan bimbang yang melampau, jadi sudah tentu anak-anak akan memerhati dan mengikut cara demikian. Kemudian sebagai ibu bapa juga hendaklah sentiasa bertenang. Ibu bapa harus kekal bertenang dalam apa juga situasi dan kendalikan sebarang masalah dengan cara yang terkawal. Jadi kalau kita sedia maklum, selalunya kegusaran yang dialami dalam mengandalikan isu kewangan, makanan, kesihatan, tetapi ibu bapa perlu mengawal tindakan tanpa menunjukkan kebimbangan apabila berhadapan dengan anak-anak. Jika ibu bapa kelihatan cemas, keadaan ini akan anak-anak akan melihat dan akan turut memerhati dan mengikut cara ibu bapa tersebut. Jadi cara yang terbaik ialah ibu bapa hendaklah bijak mencari kaedah yang sesuai untuk menenangkan diri menghadapi kemelut yang mendatang. Jadi secara tak langsung fokus pada apa yang ibu bapa sedang lakukan. Sentiasa ingatkan diri sendiri yang kita ni sedang melakukan sesuatu yang sangat bermakna, iaitu membantu mengurangkan risiko dengan mengamalkan penjarakan sosial dan memastikan kebersihan diri dan anak-anak terjaga. Jadi macam tadilah, kalau kata anak duduk kat rumah, kita ada sentiasa ingatkan mereka supaya cuci tangan apabila keluar tandas, cuci tangan ketika sebelum makan dan sebagainya. Jadi kita hendaklah mempelajari juga cara-cara untuk menenangkan diri kita. Contohnya secara tak langsung kita boleh buat senaman pernafasan, kita boleh dengar muzik, kita boleh memasak, berkebun. Sekurang-kurangnya itu dapat mengurangkan tekanan serta berasa lebih tenang, dan aktiviti tersebut bolehlah dibuat bersama dengan ahli keluarga yang lain, dan jika ada anak-anak yang bersamanya, maka lakukanlah bersamanya. Di samping itu juga melakukan secara rutin, melakukan rutin harian yang melibatkan contohnya senaman, pemakanan seimbang, beribadat dan tidur yang cukup dapat membantu mengurangkan kerisauan, dan perlu diwujudkan rutin harian yang lebih fleksibel dan sentiasa ingatkan diri sendiri bahawa hidup kita perlu diteruskan. Jadi di samping itu kita hendaklah memerhatikan anak-anak kita di rumah sebagai ibu bapa, peka pada perubahan emosi dia, fikiran dan tingkah laku dia. Anak-anak yang merasa risau dan takut mungkin tidak menunjukkan gejala yang ketara. Jadi mereka ni mungkin tak tahu bagaimana nak meluahkan apa yang dirasa. Jadi sebagai ibu bapa, kita harus peka dengan kepelbagaian ekspresi emosi, risau dan takut pada diri kanak-kanak yang boleh datang dalam pelbagai bentuk. Contohnya dia selalu tanya macam tadi kata, macam mana atuk dengan nenek kat kampung okey ke? Selalu dia pergi rumah atuk dia tiap minggu, mak dia bawa. Tiba-tiba ini tak boleh pula, tak boleh rentas daerah, tak boleh rentas negeri. Jadi dia risau macam mana keadaan atuk nenek dia, macam mana saudara mara dia. Jadi dia kadang-kadang dia tak nak jauh daripada ibu bapa dia. Kalau ibu bapa dia dapat keluar bekerja pada musim COVID ni, dia sangat risau. Takut ibu bapa dia terkena COVID. Lepas tu dia bagi anak-anak yang masih kecil dan belum berupaya untuk meluahkan perasaan, jadi ibu bapa ni mungkin boleh bantu menggunakan carta mood. Carta mood ni ataupun carta emosi. Mungkin tampalkan di tepi
dinding, kertas, helai kertas, kemudian ada sticky note yang gambar emosi tu, sedih, gembira, marah, takut. Kemudian minta anak-anak tu hari ni emosi dia apa. Kalau emosi dia gembira, dia pilih stiker yang mempunyai gembira, watak gembira. Begitu juga yang seterusnya. Jadi bagi anak-anak yang pandai meluahkan perasaan, jadi bolehlah gunakan teknik-teknik soalan yang kita tanya dia apa yang buatkan dia risau, apa dia nak buat kalau dia risau dan sebagainya. Okay. Kemudian jadilah juga sebagai ibu bapa ni hendaklah menjadi pembimbing. Jadi pembimbing ni dengan menangani ataupun membantu kanak-kanak mengatasi kerisauan dia, emosi yang tak apa baik itu. Okey, jadi dengan membimbing ni kita melihat emosi sebagai satu peluang untuk berhubung dan mendidik. Jadi ia hendaklah dibimbing kanak-kanak tu untuk meluahkan rasa. Kalau dia kecewa, apa dia nak buat? Kalau dia sedih, apa dia buat? Dan kita bimbing dia. Bila kita dah dengar, kita dah dengarkan luahan perasaan dia, kita dah sadar, oh dia ni sedang marah. Jadi apa patut kita bantu kanak-kanak ni untuk mengatasi marah dia? Okey, kalau katalah contoh macam tadi, kereta mainan dia abang dia ambil ataupun adik dia ambil. Jadi bagaimana perasaan dia pula kalau dia sedang main tiba-tiba adik dia ambil pula. Jadi di situ kita boleh membantu kanak-kanak untuk mengesahkan perasaan dia dan membantu menyelesaikan masalah dia. Jadi anak ni kalau benda sama dia setiap hari mungkin akan rasa bosan. Jadi pastikan sebagai ibu bapa kita bimbing kanak-kanak untuk membuat jadual harian ataupun rutin harian untuk mereka berada di rumah sepanjang hari. Jadi selang-selikanlah waktu kerja rumah ataupun kalau ada kerja sekolah dengan aktiviti yang menarik dan menyeronokkan di samping waktu untuk berehat. Jadi berikanlah peluang untuk kanak-kanak bersenam dan berinteraksi dengan kawan atas talian. Sebagaimana Dr. Mazlina tadi sebut, bolehlah gunakan Google Meet sebagai medium untuk berhubung dengan rakan-rakan ataupun dengan atuk dan nenek, dengan saudara mara dan sebagainya. Jadi secara tak langsung sebagai seorang ibu bapa juga, kita hendaklah mengingatkan kanak-kanak, membimbing mereka supaya sentiasa melakukan sesuatu di dalam kawalan mereka seperti menjaga kebersihan diri dan duduk diam di rumah serta galakkan mereka untuk sentiasa fokus dan menikmati apa yang dia buat. Jadi sebagai ibu bapa juga kita hendaklah menjadi model ataupun suri teladan kepada anak-anak. Anak-anak ni dia akan belajar mengenai emosi secara berlainan melalui peneguhan, iaitu dengan memerhati ibu bapa ataupun adik-beradik yang ada di rumah mereka, di persekitaran mereka. Jadi anak-anak ni akan belajar melalui pengalaman keluarga yang berkaitan dengan konsep iklim emosi dan ibu bapa boleh mengajar ataupun menyokong dan merancangkan emosi anak-anak dengan cara yang aktif, yang lebih khusus dalam mendidik melalui amalan keibubapaan. Jadi tidak dinafikan dalam situasi yang ketidakpastian sekarang, ramai ibu bapa yang rasa bimbang. Sebenarnya adalah normal untuk kita rasa risau dan bimbang. Tapi elakkanlah kita tunjukkan rasa kerisauan yang keterlaluan kepada kanak-kanak.
Jadi sekiranya kita sebagai ibu bapa merasa cemas dan tidak tenang, cari kaedah yang sesuai untuk membuatkan kita rasa tenang, seperti memerhatikan persekitaran dengan menggunakan deria dan berkongsi kerisauan dengan ahli keluarga yang lain. Okey, di samping itu dapatkanlah juga bacaan ataupun nasihat daripada sumber yang boleh dipercayai, dan kalau sebagai orang Islam mungkin ibu bapa boleh tingkatkan ibadat, berzikir dan banyakkan berdoa. Semoga dipermudahkan dan diberi ketabahan untuk kita semua menghadapi situasi yang mencabar ini. Sebagai ibu bapa, kita kena pandang ujian ini dari sudut yang positif. Jadilah tempoh PKP ini sebagai peluang untuk kita melakukan sesuatu yang lebih produktif, peluang untuk kita menjalinkan dan merapatkan hubungan antara ibu bapa dengan anak-anak dengan melakukan aktiviti yang menyeronokkan. Jadi sentiasa mencari hikmah di balik sesuatu ujian dan kejadian yang kita alami sekarang. Jadi semoga kita semua diselamatkan daripada wabak COVID ini. Di samping itu, ibu bapa bolehlah memberi panduan kepada anak-anak dalam meluahkan perasaan seperti mengucapkan Alhamdulillah atau terima kasih kepada anak-anak apabila mereka membantu membuat kebaikan di rumah. Jadi dengan secara tak langsung ucapan ini memberi panduan kepada kanak-kanak dalam meluahkan perasaan mereka. Mereka akan merasa gembira kerana walaupun sedikit usaha mereka tetapi dihargai oleh ibu bapa mereka. Jadi pada masa yang sama mengajar kanak-kanak betapa pentingnya menghargai setiap kebaikan yang dilakukan ataupun yang diterima. Jadi aktiviti-aktiviti ataupun amalan gaya hidup sekeluarga seperti memulakan dengan mendidik anak-anak untuk ambil peduli mengenai alam sekitar, seperti menjaga kebersihan rumah, tidak merosakkan kemudahan awam, kita semula, jimat letrek, jimat air dan sebagainya perlu diterapkan juga untuk mendapatkan emosi yang lebih baik dalam keluarga dengan mengurangkan bil-bil yang ada supaya emosi ibu bapa juga tidak akan terbeban dengan peningkatan jumlah elektrik dan air. Jadi galakkan juga kanak-kanak ni ambil peduli sebagai satu kayu pengukur perkembangan sosial kanak-kanak. Jadi sebagaimana yang saya sebutkan tadi, berfungsi ataupun mengambil giliran adalah salah satu kayu ukur. Begitu juga untuk menangani dalam kehidupan bersosial kanak-kanak. Okay, jadi itu saja untuk daripada saya untuk peranan ibu bapa dalam musim COVID ni terhadap kanak-kanak. Terima kasih kepada Dr. Zahara. Apa yang saya dapat lihat melalui persamaan ke antara macam mana cara mengurus segi ibu bapa dan juga guru tu ada persamaannya kita terlebih dahulu kenalah mengakui dan belajar mengawal emosi itu sendiri dan tidak terus macam kita kena macam yang Dr. Mazlina tadi cakap, kita kena validate ataupun faham dengan terima apa yang kanak-kanak rasa dari segi emosi yang mereka tunjukkan. Begitu juga dengan yang Dr. Zahara ada kongsikan tadi, lima cara untuk membantu dalam pengurusan semasa situasi pandemik ni, iaitu mengurus, memerhati, menerangkan dan juga membimbing serta menjadi penunjuk kepada kanak-kanak sendiri. Okey, baiklah, kita akan beralih kepada pusingan yang terakhir iaitu sesi soal jawab, di mana saya akan bacakan soalan dari ruangan chat, iaitu soalan yang pertama.
Panel menyatakan bahawa kanak-kanak perlu diberi atau memilih atau membuat keputusan berkaitan program TV yang ingin ditonton sekiranya program tersebut tidak sesuai untuk kanak-kanak. Contohnya drama, apa yang perlu dibuat. Games juga, berapa jam sesuai untuk kanak-kanak 12 tahun ke bawah, dan jika parents merasakan tidak sesuai, contohnya action yang ganas, apa yang perlu dilakukan. Saya persilakan mana-mana panel untuk menjawab soalan ini. Okey, saya bagi ruanglah untuk Dr. Zahra berehat sekejap ya. Kerana Dr. Zahra tadi dah banyak berkongsi dengan kita. Okay, soalan yang pertama tadi berkenaan bagaimana kita nak bagi pilihan ya kepada kanak-kanak untuk buat keputusan rancangan TV yang mereka nak tonton. Jadi sebenarnya kalau kita sebagai ibu bapa ataupun sekalipun guru lah ya, kita perlu faham tentang perkembangan anak-anak tu, dan ada banyak rancangan TV yang mungkin tidak sesuai. Jadi kita harus jelas kalau rancangan di TV tu dia dah ada satu kod ya sesuai untuk berapa umur sebagainya lah. Kalau rancangan kanak-kanak tu memang kita tidak ada masalah insya-Allah ya. Tapi kalau rancangan drama TV tu mungkin ada babak-babak yang tidak sesuai untuk anak-anak. Waktu itu memang kita kena tapis lah, dan kita kena faham bahawa mereka tidak memahami apa yang mereka melihat tu, dan mungkin mensalah tafsir apa yang mereka lihat tu. Sebab itu memang ada dalam banyak kajian yang lepas ya, bagaimana anak-anak yang mudah terpengaruh dengan watak-watak superhero contohnya, walaupun rancangan kanak-kanak ni, tetapi mereka masih belum dapat mentafsir bahawa yang apa yang superhero buat tu adalah sebenarnya bukan benar. Contohnya terbang daripada bangunan kan, ke bangunan ke bawah dia terbang. Tapi ada anak-anak yang masih belum faham, dia ada cuba meniru pelakuan. Sebab anak-anak ni banyak belajar melalui peniruan. Dia tiru tutur kata, dia tiru pelakuan dan sebagainya. Jadi perlu juga kita faham dan juga ada ilmu tentang perkembangan anak-anak tu, di tahap mana anak-anak itu boleh menerima apa yang dia tonton di TV. Kita sebagai ibu bapa kena tegas lah. Saya percaya kadang-kadang ibu bapa sekarang berbanding dengan kita dulu banyak dengar cakap mak ayah kot. Saya rasa lah dulu kalau mak ayah kata tak berani kan nak kata tak boleh. Tapi anak sekarang kalau kata tak, itu yang dia nak buat juga kan. Dan kita kena bagi kat dia kefahaman kenapa dia tak boleh tengok, kenapa dia tak boleh contoh benda tu elok. Banyak kena berinteraksi. Macam dulu kita gaya keibu-bapaan dulu banyak menerima. Sekarang anak-anak kita dah bijak, makin berani, makin bertanya, dan banyak kemudahan dia. Itu satu lah ya. Kemudian game tu sama. Saya rasa zaman sekarang memang sebenarnya convenient ya, mudah kalau ibu bapa ada gadget, anak-anak ada duduk diam. Kan itu jadi macam babysitter lah ya, anak-anak dapat main gadget. Tapi sebenarnya kalau kita faham perkembangan anak terlalu lama dengan gadget, sebenarnya banyak kesan yang tidak baik kepada anak-anak. Kesan dia perkembangan anak tu semua, bukan emosi saja, perkembangan rasa, perkembangan apa lagi, bahasa komunikasi ya, emosi banyak akan memberi kesan. Sebab itu kalau kita ikut garis panduan yang diberikan oleh pediatric ya, saya refer kepada pediatric, American pediatric ni, dia menghadkan screen time. Screen time ni termasuklah dengan gadget, dengan game, video game ataupun di TV, apa-apa saja yang berbentuk skrin dia kena hadkan. Maksudnya, dan jenis yang hadkan masa kalau tak salah saya lah ya, 2 jam ke bawah untuk anak berangkat umur tertentu, dia ada masa-masa yang sangat limited terhad. Dan juga rancangan yang ditengok di skrin tu juga mestilah berbentuk interaktif. Dia tak boleh tengok macam pasif. Kalau kita tengok TV kosong 1 jam, kita tengok pasif, kita tak ada interaksi dengan skrin tu ya. Tetapi untuk yang bahagian pediatric tu, dia telah memberikan panduan untuk umur baby berapa lama dia boleh ada berscreen time lah ya. Sama segi main game ke, bertengok game ke, YouTube ke dan sebagainya memang tak boleh. Tetapi menyediakan senario sekarang, itulah yang berlaku kerana itulah yang paling convenient
inconvenient bagi ibu bapa, khususnya dalam pandemik lah, nak bagi duduk diam, masa makan pun kita buka gadget ya. Tapi akhirnya dia memberi banyak kesan-kesan, termasuk daripada kesan perubatan buat anak. Dia jadi mental dia pun boleh memberi kesan dan sebagainya, terjejas. Jadi saya kira bapa sekarang boleh dapatkan maklumat, guru-guru boleh dapatkan maklumat. Yang penting adalah untuk mereka melaksanakan dengan anak. Kena bertegas. Ada masa yang kena bertegas, masa kita tegas. Sebab anak-anak kalau kita bertegas daripada dia kecil, dari segi apa yang baik untuk dia, yang tak baik untuk dia, maka nanti bila dia besar dia akan sentiasa melampaui batas. Ya? Jadi kita kena ada batasan-batasan yang mana kita bagi tetapi dalam keadaan yang lebih terkawal. Bahan-bahan dalam skrin tu yang macam mana yang kita sesuai untuk anak-anak. Saya percaya ini sebenarnya cabaran sebab anak-anak banyak yang melakukan aktiviti secara dalam talian kan. Maksudnya kalau di taska tadi kami kena juga tengok, tapi kita kena limitkan masa dan juga kena ada interaktif. Pandangan saya lah. Mungkin Dr. Azizah ada juga pandangan. Okay, terima kasih Prof. Gitulah Dr. Zahra ada nak tambah? Okey, saya nak tambah sikit je. Kalau melalui pembacaan saya lah, macam Dr. Mazlina kata tadi, kalau kanak-kanak yang berumur 2 tahun ke bawah, yang masa yang diperuntukkan adalah kurang daripada 1 jam. Kalau dia nak tengok lah apa yang sepatutnya lah pada skrin yang ada skrin tu. Okey, dan bagi kanak-kanak yang 2 tahun ke atas, maksimum dia 2 jam. Jadi di sini peranan ibu bapa lah dalam situasi sekarang ni, iaitu kalau kanak-kanak tu nak menonton televisyen, ibu bapa hendaklah bersama-sama, iaitu menonton bersama. Itu secara tak langsung, jika ada bahagian-bahagian tertentu ataupun adegan-adegan yang tak sepatutnya, maka ibu bapa secara tak langsung boleh menapis cerita tersebut ataupun sebelum ditayangkan kepada kanak-kanak, ibu bapa harus melihat dahulu kandungannya. Okay. Jadi kalau contohnya ada juga yang cerita-cerita yang dapat memberi emosi kepada kanak-kanak. Contohnya macam drama yang tadi sebutkan drama. Contoh yang baru-baru ni contoh cerita drama Sabarlah Duhai Hati kalau tak silap saya, iaitu tentang cucu kesayangan. Jadi bila opah dia sangat kontrol, sangat terlalu sayang jadi bila cucu kesayangan dia tu tak ikut kata dia jadi marah. Apabila jadi marah, mulalah dia tunjukkan tingkah laku yang tidak sesuai, sehingga kan apabila cucu dia nak kahwin pun kahwin dan dia buat perkara-perkara yang tak sepatutnya. Jadi itu secara langsung kalau kanak-kanak melihat, itu boleh tanamkan juga kepada kanak-kanak bahawa emosi begitu tidak sepatutnya berlaku. Dalam keluarga kena ada rasa kasih sayang, saling gembira, suka di antara satu sama lain dan sebagainya. Jadi itulah kalau untuk bahagian TV tu ataupun sama juga dengan game, ibu bapa dah memantau apa yang kanak-kanak tu main. Setahu saya lah kalau game ni mesti disediakan oleh ibu bapa. Kanak-kanak tu tak dengan sendirinya boleh dapat game tu. Mesti ada pertolongan sedikit sebanyak daripada ibu bapa, terutamanya sedang kita duduk di rumah ni. Jadi secara tak langsung peranan penyediaan jadual ataupun rutin harian patutlah diperkenalkan ataupun diperketatkan ataupun diambil kira dalam menangani masalah kanak-kanak bermain game ataupun menonton televisyen. Jadi adakanlah waktu, contohnya bangun macam biasa, macam hari-hari biasa, bangun pagi, bergigi, mandi dan sebagainya, sarapan, kemudian adakan satu aktiviti untuk membuat kerja rumah, contoh kemas bilik dan sebagainya. Lepas tu mungkin tengah hari lepas makan dan sembahyang dan sebagainya,
bolehlah dia melihat sekejap untuk dengan bimbingan ataupun dengan pemantauan ibu bapa yang ada di rumah untuk melihat gadget ke, untuk melihat program-program TV. Kemudian gitulah juga waktu petang mungkin boleh disediakanlah aktiviti riadah dalam rumah. Sekarang ni banyak kan dalam televisyen ada video-video tentang senam aerobik, dan macam-macam lagi lah. Jadi boleh bersenam bersama-sama keluarga melalui video-video yang dilihat supaya dapat mengeluarkan peluh, walaupun mereka tak dapat bermain di luar, tapi kanak-kanak ni kita boleh adakan aktiviti dalam rumah, aktiviti yang sesuai dengan umur mereka. Okey, itu saja daripada saya. Okey, saya harap dapat menjawablah persoalan daripada Puan Aslinah binti Saad. Okey, seterusnya untuk soalan yang kedua, apakah kesan terhadap emosi kanak-kanak sekiranya mereka tidak dibenarkan untuk bermain di luar persekitaran rumah kerana rasanya mereka sudah bosan duduk dalam rumah selama pandemik. Sedangkan kita tahu kanak-kanak akan berkembang dan seronok sekiranya mereka dapat meneroka persekitaran mereka. Silakan. Terima kasih kepada yang bertanyakan soalan dan juga Cik Rashidah yang bertanyakan soalan tadi. Memang betul lah, saya pun setuju. Sebenarnya isu tidak boleh keluar rumah ni banyak menimbulkan kesan emosi yang sangat besar bukan sahaja kepada kanak-kanak, malahan juga orang dewasa. Kalau kita tengok balik untuk orang dewasa, kita cakap ramai yang banyak keganasan rumah tangga berlaku kerana stres. Ini orang dewasa ramai juga gejala-gejala yang tak baik berlaku. Itu bagi mereka yang tidak dapat mengawal emosi mereka. Dan juga untuk kanak-kanak khususnya yang kepada yang bertanya tentang tidak boleh keluar rumah, itu adalah satu tindakan yang perlu kita patuhi. Kita perlu patuhi kerana tidak ada pilihan. Tapi sekurang-kurangnya bagi mereka yang ada halaman, ada halaman rumah masih boleh keluar lah, Alhamdulillah. Tapi mereka yang contohnya tinggal di flat, dia tidak ada halaman rumah, kat mana mereka nak keluar? Dan bagaimana nak menangani tekanan emosi anak-anak yang tidak boleh keluar? Sebelum ni mereka memang bebas, petang-petang je memang keluar naik basikal, main bola dan sebagainya. Tiba-tiba beberapa bulan terpaksa duduk dalam rumah je, terkurung. Pada saya memang anak-anak dia akan mengalami tekanan emosi kerana rutin mereka yang sebelum ni boleh keluar tak boleh keluar. Jadi pada saya lah guru ataupun ibu bapa sebenarnya boleh channelkan energi ataupun tenaga yang dia secara fizikal bila nak keluar tu dengan buat apa-apa juga aktiviti secara bentuk fizikal di rumah. Jadi contohnya tadi Dr. Zahra katalah buat senaman dan sebagainya. Tetapi kalau kita nak fikir fizikal tu tak semesti dengan TV maksudnya kita di rumah pun boleh. Dan juga pada masa yang sama kalau ada ruang untuk kita di rumah kita keluarlah sekejap. Sebab memang betul kalau kita tak berjumpa dengan matahari keluar sekejap tak boleh. Tapi dalam keadaan pandemik yang PKPD ni lah terutamanya tak boleh keluar, kita buat yang sehabis baik di rumah, apa-apa juga aktiviti fizikal yang boleh divert attention anak tu daripada keluar ke rumah. Dia keluar daripada rumah. Jadi dia boleh buat aktiviti yang sesuai. Contohnya dia seorang yang sangat aktif kan. Anak-anak ni ada yang secara fizikal sangat aktif. Jadi buatlah banyak aktiviti fizikal di rumah. Pada masa yang sama kita kena terangkan bahawa memang tidak dibenarkan. Jadi satu kefahaman yang kita perlu berikan pada anak-anak. Biasanya anak-anak yang umur yang fizikal dia dah dia aktif, dia suka keluar berjumpa kawan dan sebagainya. So kalau nak keluar untuk aktiviti fizikal, terpaksalah kita buat di rumah dan kita kena terangkan supaya ini adalah satu undang-undang lah kita katakan yang memang tak boleh keluar, ibu tak boleh keluar, hanya ayah saja boleh keluar beli barang contohnya. Jadi kita kena beri satu kefahaman kepada anak-anak bahawa insya-Allah kalau kita semua jaga dan pandemik ini akan berakhir, kita memberikan satu harapan pada anak kita. Cuma itu yang kita boleh tenangkan dia lah, lakukan aktiviti di rumah, beri kefahaman pada mereka supaya mereka tidak mereka boleh menerima lah keadaan ini. Sentiasa berikan
motivasi untuk anak-anak dan lakukan engage, maksudnya lakukan banyak aktiviti di rumah yang sesuai dengan mereka supaya mereka tidak berasa bosan. Kalau perlu berjumpa kawan tak apa, bagi peluang untuk anak-anak kontak kawan-kawan mereka, jumpa sekejap supaya mereka boleh berkongsi. Rasa nak berhubung dengan kawan tu. Itu satu pandangan. Kiranya macam daripada soalan juga saya tertariklah sebab saya juga ada macam kiranya cousin yang masih kecil dan di situasi pandemik ni dia boleh pada umur 3 tahun nak mencapai usia 3 tahun dia dah boleh menunjukkan rasa bosan berada di rumah. Jadi macam kiranya pendekatan kita sebagai kakak ataupun mungkin ibu bapa di rumah mungkin boleh sediakan satu duty macam rooster dan bagi kanak-kanak itu mengisi sendiri aktiviti yang mereka ingin lakukan sepanjang hari dan juga menyusun dalam waktu tu sampai seminggu macam tu. Jadi saya harap soalan tadi dapat dijawablah oleh Prof. Dan saya kira ini mungkin soalan yang terakhir. Okey, adakah penggunaan bahasa seharian oleh ibu bapa kepada anak-anak dapat mempengaruhi emosi anak-anak dan adakah penggunaan bahasa yang berbeza mempengaruhi cara berfikir kanak-kanak? Kiranya penggunaan dua bahasa atau lebih, Doktor, Prof. Okey, soalan tentang bahasa. Kalau Dr. Zahra nak menjawab dulu. Pandangan Dr. Zahra? Okey, sebenarnya untuk bahasa ni sangat memainkan peranan penting jugalah. Bahasa mempengaruhi emosi. Mempengaruhi emosi. Okey, sebenarnya kalau ibu bapa yang mempunyai gaya keibubapaan yang authoritarian, iaitu sentiasa bercakap kasar dengan anak dia, tu dari segi bahasa jugalah. Dia menuturkan kata-kata yang kesat pada anak dia apabila kanak-kanak tu melakukan kesalahan dan sebagainya. Itu juga akan mempengaruhi emosi anak-anak. Jadi kalau emosi anak-anak ni bila dia selalu kena marah, dia selalu kena ugut, dia selalu kena kata-kata maki hamun daripada kedua ibu bapa dia, maka akan menimbulkan satu emosi yang tidak baiklah dalam diri anak-anak, iaitu dia akan rasa marah, dia akan rasa dendam kepada ibu bapa dia. Jadi kalau sedari kecil persekitaran dia memang macam tu, bahasa yang digunakan adalah tidak sesuai dengan umur kanak-kanak, maka kanak-kanak akan membesar menjadi seorang yang penendam, dia akan menjadi seorang yang suka mengkritik sebab kehidupan dia adalah berdasarkan yang itu. Tetapi kalau ibu bapa menggunakan bahasa yang sesuai, yang sopan, mengikut aras bahasa yang sesuai dengan kanak-kanak, maka kanak-kanak yang terdidik dengan bahasa yang digunakan oleh ibu bapa itu, emosi kanak-kanak tersebut akan menjadi lebih stabil, lebih tenang, lebih ceria, dan dia akan menjadi seorang yang boleh berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih baik menggunakan bahasa-bahasa yang sopan dan boleh diterima oleh orang lain. Okey, itu saja saya untuk ulas sikit. Yang selanjutnya boleh Dr. Mazlina sambung. Silakan Prof. Okay, mungkin lain Dr. Mazlina tak berapa sesuai. Jadi mungkin itulah kalau kita lihat dari segi bahasa. Jadi ibu bapa hendaklah memainkan peranan penting sebelum menuturkan apa-apa juga komunikasi dengan anak-anak supaya bahasa dalam menuturkan dengan orang-orang yang berada di persekitaran mereka. Macam dalam Google Meet dengan kawan, dengan atuk nenek dan saudara mara, mungkin kanak-kanak itu yang terbiasa dengan perkataan-perkataan yang sopan akan
career. Okay, Mazlina boleh sambung? Okay. Bermanfaat. Betul segala ni walaupun emosi nanti. Baik, saya rasa mungkin kita boleh tadi tu. Okay, doktor nak tambah lagi? Okay, saya kira mungkin ada masalah capaian internet. Okay, semoga perkongsian hari ini dapat memberi manfaat lah kepada semua yang menonton dan mengikuti Google Meet pada hari ini. Dengan berakhirnya sesi soal jawab itu tadi, maka berakhirlah soal kita pada hari ini. Okay, untuk Dr. Zahara dan juga Prof. Mazlina, ada kata-kata sebelum kita tamatkan slot hari ini? Okey, kesimpulan dari saya ya, sebagai seorang ibu bapa, kita adalah harus mendidik sikap disiplin yang betul terhadap anak-anak supaya disiplin yang jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Maksudnya kita mendisiplinkan kanak-kanak itu secara tegas tapi dengan penuh kasih sayang. Jadi kanak-kanak yang dapat mendapat disiplin daripada ibu bapa yang begini, yang tegas dan tapi penuh kasih sayang, akan menjadi seorang kanak-kanak yang patuh kepada arahan dan menjadikan sesuatu amalan itu dan mempunyai emosi yang baik dan boleh dilakukan secara tertib dan kasih sayang. Jadi amalan sikap yang rasional dan sentiasa berfikiran positif dalam menempuh pandemik ini sangat berkesan dalam meringankan bebanan dan kegelisahan yang ditempuhi oleh ibu bapa dan anak-anak. Akhir kata, ceria-ceria selalu dan tangan emosi yang ada semasa pandemik ini dengan sewajarnya. Sahaja daripada saya. Dari Prof sendiri? Untuk kata-kata terakhir pada saya, terima kasih kerana bersama-sama hingga ke saat ini. Untuk perspektif guru lah, saya kira para guru sebenarnya tidak perlu memberi keutamaan, terutamanya ada guru yang risau anak-anak dia nanti bila balik ke tadika taskar banyak ketinggalan. Tapi sebenarnya insyaAllah kalau emosi anak-anak itu positif dalam menangani pandemik COVID-19, insyaAllah dia nanti akan lebih bersedia untuk menerima pembelajaran di taskar ataupun tadika. Tapi seandainya kalau kita terlalu fokus kepada akademik, maksudnya takut dia ketinggalan dan sebagainya, kalau emosi tak settle, dia tak selesai, tapi dia akan mempengaruhi kemahiran akademik juga di bersifat empati sama ada kita sebagai guru ataupun sebagai ibu bapa, sebab anak-anak juga ada emosi yang mereka hadapi sepanjang pandemik ini. Baiklah, terima kasih kepada kami. InsyaAllah. Okey, terima kasih kepada kedua panel kita. Moderator ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua panel kerana sudi meluangkan masa, dan juga saya ingin memohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kelemahan sepanjang mengendalikan slot ini. Jadi saya serahkan majlis semula kepada saudari pengacara majlis.
Okay. Alhamdulillah, terima kasih atas kongsian yang sangat menarik lah oleh kedua-dua panel kita, iaitu Profesor Hadia Dr. Manjila binti Cik Mustafa dan Dr. Zahara binti Osman. Okey, jadi untuk pengetahuan semua, link kehadiran telah diberikan, iaitu tier 2, satu link kehadiran untuk staf, opsi dan saja, dan yang kedua adalah untuk orang awam dan saja opsi. Okey, jadi diharap semua para hadirin tidak mengisi butiran di Google Form yang salah lah. Okey, terima kasih. Maka sebelum berakhirnya majlis ni, marilah kita sama-sama buka kamera bagi sesi fotografi yang akan dikelolakan secara atas talian. Okay, jadi hadirin diminta untuk membuka kamera lah bagi sesi bergambar. Dipersilakan AJK yang bertugas.